Jungle. Selamat sejahtera semua. Saya Narendra Naladaki Mari sebagai pengurus pemaju RSUC dan turut hadir bersama saya iaitu Nur Syazana Samsuri. Dia sebagai pembantu pengurus RSUC. Mesyuarat pada hari ini bertujuan untuk mencari pembekal peralatan elektrik yang sesuai untuk projek perumahan rakyat yang bakal dilaksanakan pada hujung tahun ini. Barang berkualiti adalah keutamaan. Maklumat lebih terperinci akan dimaklumat oleh pembantu saya. Terima kasih Cik Naradran. Baiklah, keperluan yang perlu dibekalkan adalah kipas chilling 4 unit, lampu kalimatan 6 unit, switch elektrik 10 unit bagi 100 buah unit rumah. Pihak kami akan melakukan temuduga serbuk harga secara atas talian. Pihak pembekal akan diberikan link Zoom secara berasingan. Diharap pihak pembekal dapat menyediakan serbuk harga bagi keperluan yang telah saya beritahu tadi. Cik Syaramila, jadi dijemput untuk memberikan sebuah harga bagi membekal peralatan elektrik ni. Selamat pagi, Encik Pengurus dan pembantu pengurus. Saya akan menyedia dan membekalkan bahan binaan berkualiti dan memberikan sebuah harga yang kompetitif. Kipas shilling 4 unit. So, untuk seunit RM200. Lampu Kalimantan 6 unit. Untuk seunit RM30. Switch elektrik 10 unit. Untuk seunit RM25. Yang ni semua untuk 100 buah unit saja. Jadi jumlah seluruh selepas ditambah cukai SST 6% dan upah pemasangan ialah 300 adalah sebanyak RM162,182 Malaysia. Okey, saya faham. Boleh Syamila beritahu saya apakah jenama peralatan elektrik yang akan dibekalkan dan bagaimana jika peralatan yang saya dibelikan terdapat masalah? Boleh Encik, saya akan membekal peralatan elektrik berjenama Panasonic dan ia mempunyai sirim dan waranti selama 5 tahun. Baik, Cik Syaramila, itu sahaja daripada pihak kami. Diminta pihak pembekal untuk mengisi borang SSM, pendaftaran perniagaan dan juga MOF dan hantarkan ke pejabat saya. Makluman pembekal yang berjaya akan dimaklumkan selepas seminggu dari tarikh hari ini. Itu sahaja, terima kasih. Terima kasih. Okey, thank you. Selamat pagi Encik Muhammad Izzat. Jadi dijemput untuk memberikan sebuah harga bagi membekal peralatan elektrik ini. Selamat pagi, Encik Pengurus dan pembantu pengurus. Saya menawarkan sebuah harga yang lebih jimat, iaitu kipas shilling sebanyak 4 unit, 110 untuk seunit, Kalimantan 6 unit, RM10 seunit, Swiss Electric 10 unit, RM5 untuk seunit. Ini semua akan dibahagi kepada 100 buah unit rumah. Jadi jumlah keseluruhan selepas ditambah cukai SST 6% dan upah pemasangan 300 adalah sebanyak 90,100 saja. Okey, Encik Izzat, saya ada satu soalan. Boleh tak beritahu saya apakah jenama yang dibelikan akan dibelikan untuk RSUC dan kalau dia dapat apa-apa masalah, macam mana dia akan bagi balik dengan kita? Alright. Encik Naren, jika saya mendapat kontrak ni, saya bersedia memberi sedikit insentif sebanyak 20,000 kepada anda. Anggap sajalah ini sebagai hadiah daripada saya. Barang yang saya berikan mungkin tidak berkualiti seperti pembekal lain. Tetapi kita boleh mendapatkan keuntungan yang tinggi, lebih tinggi. Nanti kita akan bincangkan pasal ni. Boleh. Okey, Syazana. Baik Encik Izzat, itu sahaja dari pihak kami. Diminta pihak pembekal untuk mengisi borang SSM, pendaftaran perniagaan dan juga MOF dan hantarkan ke pejabat saya. Makluman pembekal yang berjaya akan dimaklumkan selepas seminggu dari tarikh hari ini. Itu sahaja, terima kasih. Baik, terima kasih. Okey, thank you. Hello Encik Muhammad Izzat. Ya, saya. Okey, Encik Muhammad Izzat, saya telah meluluskan kontrak sebuah harga yang hari itu kita bincangkan
Jadi seperti yang anda janjikan nanti berikan saya insentif yang wang kita janjikan hari itu boleh? Baik-baik. Terima kasih bos. Nanti saya akan pindahkan ke akaun peribadi bos segera. Okay bos, thank you so much. Macam ginilah bos. Betul. Ya. Alright, thank Kalau you buat bos. ya betul, okay. Thank you. Salam sejahtera. Untuk makluman, talian ini akan direkodkan bagi tujuan prestasi perkhidmatan kami dan sebarang butiran pengadu akan dilindungi. Pegawai SPRM bercakap, boleh saya bantu? Selamat sejahtera. Saya Syazana, pembantu pengurus syarikat di RSUC. Saya ingin melaporkan kejadian rasuah di jabatan saya. Pengurus saya telah menerima sejumlah wang dalam meluluskan kontrak sebuah harga dan menerima bekalan peralatan yang tidak berkualiti. Baik, Cik Nur Syazana. Sila hantarkan maklumat terperinci ke email saya. Pihak kami akan menyiasat dan dapatkan waran untuk siasat. Terima kasih di atas laporan ini. Kami akan melakukan sekatan dan mengambil tindakan. Terima kasih. Sama-sama. Pejabat RSUC, Ya, pejabat RSUC. boleh saya bercakap dengan Encik Naratan? Ya, saya yang bercakap. Encik Naratan, saya Sazarina Abdullah dari pejabat SPRM. Saya ada menerima aduan yang Encik Naratan telah menerima wang sejumlah RM20,000 daripada kontraktor bernama Muhammad Izzat. Maafkan puan, saya tak menerima atau memberi apa-apa rasuah dengan bernama Izzat dengan sesiapa orang pun. Begini Encik Naratan, kontraktor Muhammad Izzat kini berada di dalam pejabat SPRM dan ditahan reman. Encik Naratan diminta hadir ke pejabat SPRM untuk siasatan lebih lanjut. Jika Encik Naratan tidak hadir dalam masa 2 jam ini, tindakan tegas akan diambil. Terima kasih. Faham puan, saya akan hadir dekat sana. Thank you. Baiklah. Seorang pengurus syarikat di Breman 4 hari bermula 24 Jun kerana disyaki terbabit dalam kegiatan rasuah bagi mendapatkan kontrak. Jalankan tugas dengan amanah. Jangan amalkan rasuah. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Syarimla Devi, anak perempuan Wellington. Nombor matrik saya ialah J46445. Hari ini saya membentang pasal rasuah. Rasuah merupakan suatu tindakan memberi atau menerima suapan atau ganjaran yang tidak sah dan juga tujuannya adalah memperoleh manfaat atau kepentingan peribadi. Rasuah ini berkaitan dengan SDGs. Rasuah menghalang mencapai matlamat pembangunan lestari SDGs yang ditetapkan oleh PBB. Rasuah merosakkan integriti, keadilan sosial dan mengalih sumber daya yang sepatutnya digunakan untuk memenuhi keperluan asas rakyat. I pass to the next presenter. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat Imeh bin Zaini, pemangkang kad matris bernombor J46404. Pada hari ini, saya akan membentangkan perbincangan berkaitan nilai-nilai etika daripada 3 sudut, iaitu sudut individu, masyarakat dan kerajaan maupun sektor awam. Ketidakpatuhan terhadap etika dan moral akan menyebabkan rasuah berlaku dan seterusnya akan membawa impak buruk kepada individu, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, semua pihak memainkan peranan yang penting dan bertanggungjawab memerangi rasuah dan memastikan kemajuan negara dapat dicapai. Dari sudut individu, aktiviti rasuah adalah pelanggaran nilai integriti. Sebagai contoh, seorang individu yang berintegriti akan menolak segala pemberian atau menerima suapan yang dibuat atas dasar sesuatu kepentingan. Oleh itu, penting untuk memperjuangkan nilai etika seperti integriti yang kuat di dalam diri masyarakat pula. Nilai bertanggungjawab sangat penting dalam isu rasuah. Masyarakat yang bertanggungjawab akan memerangi tindakan rasuah dengan melaporkan dan mendedahkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini dapat membantu membangun masyarakat yang lebih bermartabat dan berperadaban dalam menolak kegiatan sektor awam.
Kaki tangan yang beretika akan memupuk nilai kejujuran, integriti dan profesionalism dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka serta memastikan ketulusan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Sebagai contoh, pekerja dan pegawai awam yang jujur dan berintegriti akan menolak tawaran rasuah atau ganjaran serta melaporkan perbuatan rasuah. Justru itu, nilai etika yang beradab yang tinggi dalam sektor awam dapat membantu membina sistem dan institusi awam yang lebih bermaruah dan beradab serta memastikan kepentingan awam diutamakan dalam setiap tindakan dan keputusan yang dibuat oleh kaki tangan awam dan kerajaan. Terima kasih. Saya pas kepada rakan pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazana binti Isam Skid, pemegang kad Metri J46452 ingin membentangkan punca rasuah. Rasuah merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh pelbagai faktor. Berikut adalah beberapa punca umum rasuah. Yang pertama, rendahnya gaji pegawai awam yang mendorong pelakon rasuah untuk meningkatkan pendapatan. Ketika pegawai awam menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, mereka merasakan bahawa upaya yang diterima tidak memadai. Beberapa dari mereka mungkin mencari jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui rasuah. Kedua, pengaruh politik yang tinggi dalam proses pembahagian kuasa dan perolehan kontrak. Sebagai contoh, ahli politik memanfaatkan posisi mereka untuk memboleh keuntungan pribadi mereka melalui tindakan rasuah seperti menerima suap atau penyalahgunaan kuasa untuk keuntungan sendiri. Ketiga, kurangnya kesedaran dan pendidikan mengenai implikasi negatif rasuah di kalangan masyarakat. Pendidikan yang kurang mengenai etika integrasi dan kesedaran anti rasuah dapat membuat individu kurang peka terhadap bahayanya rasuah. Akhir sekali, tidak konsistenan dalam pematuhan etika dan integrasi di kalangan pemimpin dan pegawai awam. Seperti sikap ketidakjujuran dan sikap tamak individu membuka peluang bagi tindakan rasuah. Terima kasih. Saya pas pada rakan saya. Terima kasih. Bersama saya Sazarina Abdullah, nombor metrik J46437 untuk mengetahui kesan rasuah ini. Jika amalan rasuah ini tidak dibanteras, akan terus merebak serta memberi kesan negatif dan impak kepada individu, masyarakat dan negara dari tahap yang kecil hingga ke skala yang besar. Kesan rasuah kepada individu adalah menyebabkan ketidakadilan sosial dengan memberi manfaat kepada individu atau kumpulan yang tertentu secara tidak adil. Ini adalah kerana kesan rasuah terhadap individu itu sendiri adalah kompleks dan meluas. Rasuah mungkin memberikan manfaat yang singkat kepada individu yang terlibat, tetapi ia membawa akibat jangka panjang yang merugikan kepada masyarakat dan sistem sosial yang menyeluruh. Rasuah ini pula melanggar prinsip keadilan. Individu yang tidak mampu memberi rasuah atau tidak terlibat dalam kegiatan korupsi mungkin terpinggirkan dan tidak mendapat kesempatan yang sama dalam bidang contohnya pendidikan, pekerjaan atau layanan publik. Seterusnya, masyarakat juga terkesan daripada isu rasuah ini di mana mengakis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan institusi awam. Berlakunya penyelewengan, penyalahguna kuasa dan akhirnya timbul kegiatan rasuah antara pemimpin dan ahli perniagaan yang bukan berniat dalam memperjuangkan nasib rakyat. Korupsi ini memburukkan lagi taraf kemiskinan dalam masyarakat dan menjejaskan kualiti kehidupan rakyat biasa kerana mengenepikan hak-hak tertentu dan membebankan fakir miskin. Ketidakcekapan pemimpin menimbulkan ketidakkeadilan sosial yang akhirnya akan menjejaskan integrasi nasional. Isu rasuah yang melibatkan pegawai kerajaan yang bersikap tidak bermoral dan tidak amanah di dalam suatu urusan dan malah gagal dalam pelaksanaan. Ia mampu melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Akhir sekali, kesan rasuah kepada negara adalah merugikan ekonomi negara melalui penggunaan sumber yang tidak efisien dan penyalahgunaan dana awam. Setakat ini saja dari saya. Seterusnya saya pas kepada rakan saya. Nama saya Narendran Analaki Mari. My metric number is J46205. Kesimpulannya, rasuah melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, integriti, ketelusan, accountability dan keadilan. Seterusnya, memerangi rasuah memerlukan komitmen bersama dari individu, masyarakat dan sektor awam. Kejayaan dalam memerangi rasuah bergantung pada usaha bersama untuk memupuk budaya integriti. Rasuah merupakan isu serius yang merugikan negara dan masyarakat.
Mempertahankan nilai etika dan beradab yang tinggi serta memerangi rasuah adalah kunci ke arah masyarakat yang adil, makmur dan berintegriti. Itulah dari kumpulan saya. Terima kasih.